Okay, tuan-tuan dan puan, kita sebelum ini telah bincangkan bahawa Nabi SAW menyebut anna min ahli nari nisa'an kasiyatin 'ariyatin ma'ilatin mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Sesungguhnya termasuk ahli neraka ialah wanita-wanita yang berpakaian separuh bogel kerana pemakaian-pakaian yang nipis atau yang menampakkan susuk badan yang berjalan dengan berlenggang-lengguk seperti perjalanan seorang pelacur yang kepalanya terhuyung hayang laksana kelana unta yang bergoyang. Wanita itu tidak akan memasuki syurga, sedangkan bau syurga itu akan tercium dalam jarak sekian dan sekian. Daripada hadis ini kita dapati bahawa orang perempuan ni tuan-tuan, perempuan, dia kena jaga pakaian dia. Kena jaga penampilan dia. Kena jaga dia punya tingkah laku dia. Sebab nak masuk syurga mereka ni mudah. Sebab tugas sebagai seorang perempuan. Pada masa yang sama, mereka juga mudah untuk terjebak dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara pakaian yang perlu diingatkan, pakaian itu tidak terlalu sempit sehingga melekat pada semua anggota badan. Dan kerana itu, ternampaklah susuk badan wanita itu. Meskipun pakaian itu tidak nipis seperti pakaian moden masa kini. Maka pemakaian-pakaian seperti ini tidak terlepas dari maksud hadis di atas sebagai wanita-wanita separuh bogel. Bahkan pakaian seperti ini lebih mudah memberi fitnah kepada pemakainya. Dia sebenarnya pakaian hari ini dia banyak dia modisasi yang apa ni pakaian yang pakaian seksi yang diislamisasi. Faham tak? Dia pakaian tu pakaian Islam, jubah bagi contoh. Tapi jubah itu telah diislamisasikan dia. Jubah seksi, dia jubah tu orang kata apa? Um, baju tu seksi, tak sesuai. Tetapi dia mengislamisasikan dia. Macam mana cakap ni? Tinggi sangat bahasa apa? Maknanya benda yang patutnya boleh pakai, dia tak boleh pakai. Contoh, baju tu besar, nipis pula. Ataupun baju tu elok, tapi melekat pula. Baju tu elok, tapi terkoyak-koyak pula. Kan sekarang ni kan jenis yang baju tu, jubah, lepas tu dia belah-belah. Saya kata apa jadi kain koyak-koyak macam tu? Dia kata fashion. Fashion. Tu kena beringat lah. Ada pula yang pakai jubah. Dia pakai jubah, elok. Tetapi, berbekas semua benda. Itu tak bagus lah. Baik pakai baju kurung. Baju kurung dia ada 3 layer. Kain dalam, kain baju kurung, kemudian ditutup pula dengan baju kurung. Kalau jubah ni lagi bahaya. So, ada setengah baru ni ada budak muda. Dia tanya, Ustaz, kami pakai baju kurung, kami pakai jubah. Tapi dalam kami pakai seluar jeans. Boleh ke tak? Lagi bagus pakai macam tu. Sebab dekat luar ni dia tak nampak jubah. Dalam dia pakai seluar jeans ke, seluar manusia ke, tak kisah. Yang penting seluar tu dia badan dia tak nampak. Tubuh dia tak nampak. Dia tak berkesan, tidak memberi tak nampak bagi orang lelaki yang melihat. Baik. Yang seterusnya, pakaian itu bukan dibuat khusus untuk kaum lelaki seperti pakaian, pantalon atau celana ketat dan sebagainya yang sudah terkenal pada masa kini. Kerana Rasulullah SAW pernah melaknat wanita-wanita menyerupai lelaki sebagaimana baginda melaknat lelaki yang menyerupai wanita. Pakaian bagi lelaki yang menyerupai wanita dilaknat Allah. Orang perempuan tiba-tiba pakai baju kurung, tak boleh. Atau orang perempuan pakai pakaian orang lelaki. Sekarang ni macam mana pula orang perempuan pakai seluar? Boleh tak orang perempuan pakai seluar? Orang perempuan boleh pakai seluar, tapi seluar perempuan itu memang khusus untuk orang perempuan. Tak boleh dia nak keluar pergi pasar, dia pakai ni seluar suami dia. Tak boleh lah.
Sebab seluar lelaki lain, seluar perempuan lain. Shape dia berbeza. Orang perempuan, dia punya seluar dia mesti besar dan tidak menampakkan anggota tubuh. Itu seluar untuk orang perempuan. Dan kalau dia pakai seluar pun, dia mesti pakai baju yang labuh sampai ke bawah punggung. So hari ni orang perempuan dia bekerja, hari Rabu dia kena pakai baju corporate. Kalau yang bekerja lah. Pakai baju corporate. Jarang suri rumah pakai baju corporate kat rumah. Tiba-tiba baju korporat dia pakai. Sebab apa? Sebab suami dia memang suruh pakai baju korporat macam orang kerja juga. Tu bon terbiak nama dia. Dia kat pejabat, dia kena pakai baju korporat. So, dia orang ni tempah baju korporat khas. Baju korporat dia bawah dia labuh sampai bawah punggung. Dia tutup bawah punggung. So, tidak ada masalah. Dan seluar tu mestilah seluar yang besar. Tapi isu dia sekarang ni, dia kecilkan seluar tu. Itu tak boleh. Sekarang ni bukan sahaja seluar orang perempuan. Baju Melayu pun dia ketatkan. Geli aku tengok. Macam mana ni diorang ni, la ilaha illallah. Pelik-pelik betul. Masalahnya dah macam tak pakai baju pula. Dia punya melekat tu. Memang sengaja. Dia macam Ultraman ni baju. Ultraman, Superman, Batman. Cumanya Batman tu pakai spender kat luar. Dia orang ni pakai samping. Beza kat situ je. Pelik betul. Baik. Tapi cerita Batman yang baru ni pun spender pakai dalam lah. Dia tak pakai spender kat luar. Dia orang pun dah taubat. Kita pula tak taubat. Pelik. Baik. Tu pakaian orang lelaki lah. Macam orang perempuan dia nak pakai t-shirt. Kau nak pakai t-shirt boleh. Perempuan kan ada t-shirt orang lelaki. Ada t-shirt orang perempuan. Tapi kau pakai t-shirt itu dalam rumah. Dia tak pakai t-shirt itu kat luar rumah. Zaman sekarang ni, orang perempuan nampak ranggi, nak pergi main golf. Kau nak main golf, main lah. Tapi pakailah baju pakaian yang sesuai. Kan? Permaisuri Agong pun main golf. Tapi dia punya baju dia labuh. Kan? Itu contoh. Kita kena ikut lah. Janganlah kita pakai baju yang singkat dan seumpamanya. Seterusnya, jangan sampai pakaian itu sudah terkenal sebagai pakaian orang kafir atau pakaian orang kafir atau bukan Islam dari kaum Yahudi, kaum Nasrani dan kaum Wasani, penyembah api dan berhala, kerana keinginan hendak meniru atau menyerupai orang-orang ini sangat dilarang oleh Islam yang mahukan lelaki dan wanita berlainan dari mereka dan bebas dalam bentuk dan rupa. Kerana itu Islam memerintahkan kita supaya bersikap berbeza daripada orang-orang kafir dalam banyak hal yang mana disimpulkan oleh Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka samalah dia seperti kaum tersebut. Tiba-tiba dia nak pakai baju sami lah. Tak boleh. Orang lelaki nak pakai baju sami, nak pakai baju padri, tak dibenarkan. Tapi kalau dia nak pakai sari, macam mana? Orang perempuan nak pakai sari. Sari. Kan? Orang India punya pakaian kan. Nampak pusat tu kan? Tak boleh pakai lah. Boleh pakai dalam rumah je. Tu pakaian budaya. Bukan pakaian agama. Dia pakaian budaya. Nak pakai dalam rumah. Suami kau nak sangat tengok. Katakan hajah, suami nak pakai. You pakai sari, you suka you pakai sari. Puan kena beli, suami nak. Pakai dalam rumah. Masak nasi tu. Sahur-sahur tu buat pakai sari. Pening. Suami nak kan, nak macam mana? Pakai dalam rumah sahaja. Tak boleh luar daripada rumah. Jangan pula datang kuliah duha pakai sari. Pingsan aku. Saya yang pingsan. Tak boleh. Dia pakai untuk dalam rumah dibenarkan dalam Islam. Dalam rumah ni pakailah apa saja, yang penting suami kita izinkan dan suka. Okey. Baik. Wanita muslimah hendaklah bersopan santun dalam perjalanannya dan dalam bicaranya, menjauhi minat orang dalam segala gerak-geri badannya dan penonjolan wajahnya, kerana sikapnya bergaya dan menggoda
Itu adalah tabiat perempuan lacur dan bukan dari tingkah laku wanita muslimah. Baru ni kebetulan ada satu orang terkenal jugalah. Dia nak kahwinkan anak dia. Jadi dia cadang kan, cadang. Dia nak buat Bollywood konsep. Jadi sebab dia jemput saya. Kalau buat Bollywood konsep memang aku tak pergi lah. Bagus ni dia tanya, boleh tak Ustaz kami nak galakkan orang pakai sari? Saya kata tak boleh. Sari nak pakai kat rumah boleh. Nanti anak kau kahwin, dia nak pakai kat rumah, silakan. Tapi nak buat dalam satu majlis konsep sari tak boleh. Carilah pakaian lain. Orang perempuan India apa lagi pakaian selain daripada sari tu? Kimono. Kimono Jepun. Apa? Kimono ke? Nama dia kimono? Ya betul kimono. Dia baju macam kurta kan? Kurta besar. Okey, tak ada masalah. Pakai yang itu okey. Lepas tu pakai pula kasut dia macam tu kan. Capal dia kan. Capal dia berpusing macam tu tak kisahlah. Dia benarkan. Tapi kalau yang penting tutup aurat. Tapi kalau nak pakai sehari tu memang tak boleh. Tapi dia kata Ustaz, kita suruhlah dia orang pakai baju yang ketat, apa? Dia panggil apa? Baju inner tu lah. Dia inner kan. Pakai tu Ustaz. Kita tak tutup. Kita tak nampakkan aurat. Saya kata itu bukan tutup aurat. Itu tutup urat. Tak boleh. Walaupun dia pakai baju kat dalam, tetap tidak dibenarkan. Sekarang ni ada pula fashion yang dia pakai baju seksi. Tapi luar ni dia pakai, bila seksi tu, kat sini dia nampak baju apa? Baju yang kain dia macam kulit kita. Faham tak? So dia jalan tu nampak, daripada jauh nampak, seksi gila. Rupanya pakai baju dalam. Tak boleh. Hukumnya sama, tidak dibenarkan. Kerana apa? Kerana dia menampakkan, menggambarkan, itulah kulit dia. Tak dibenarkan dalam Islam. Sama yang pelakon dia nak buat dulu, saya pernah sebut kan. Pelakon dia nak dia pakai tudung. Dia nak berlakon sebagai perempuan tak bertudung. Dia tak tunjukkan rambut dia. Dia ambil rambut palsu, tak. Jadi apa beza? Jadi orang yang melihat akan kata, inilah muka dia, inilah rambut dia. Sedangkan rambut tu rambut palsu. Dia menggambarkan kepada orang lelaki, itu adalah aurat dia. Tak dibenarkan. Stokin dia tebal. Stokin ni bawah. Tu buat stokin ni pun, kita kena pakai, jangan sampai nampak kulit. Ini dia tempat fitnah. Kaki ni jarang tempat fitnah. Orang tutup je. Orang tak tengok. Tapi kalau pakai kawasan atas ni, dia cepat orang nak menggambarkan badan kamu tu. Kaki jarang orang lelaki tengok kaki bernafsu, jarang. Itu sebabnya ada ulama' dia kata kaki bukan aurat. Tu ada ulama'. Tapi jumhur ulama' mengatakan kaki itu adalah aurat. Dalam mazhab Syafi'i, wajib tutup aurat. So kalau dia pakai stokin tu dah memadai. Sebab kalau stokin, dia nak pakai yang berbulu-bulu besar gitu, tak pakai kasut je orang tua tu. Jadi dia pakai stokin yang tebal, yang elok, tak nampak kulit, itu sudah memadai. Kan? So, itu yang mampu bagi orang lelaki, bagi orang perempuan menutup aurat di bahagian kaki. Manakala bahagian tubuh badan ni banyak kaedah untuk menutup dia. Dia kena pakai baju yang tebal, yang besar dan tutup pula di bahagian luar. So kita kena faham konsep menutup aurat yang betul bagi orang lelaki. Baik. Dan bagi orang perempuan. Dan jalan orang perempuan ni pun satu hal juga. Dia perempuan ni ada dua jenis jalan. Pertama, jalan normal. Macam perempuan datang masjid ni, normal. Jalan nak menggoda, lain. Rasa you all lebih tahu kot. Nak pergi masjid, jalan menggoda.
Rebah buat jaga. Kena stroke. Sebab apa? Jalan menggoda sangat. Tak boleh. Tak dibenarkan. So, hati-hati. Tu Allah kata, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Oleh itu, kata Allah Ta'ala, janganlah kamu berkata-kata dengan lemah lembut atau manja. Kalau nak suruh beli, belilah. Bang, belilah. Ini kami jual siakap. Kami jual kain, kami jual tudung, kami jual baju raya, kami jual ni. Orang perempuan yang banyak menjual kan. Dia tak boleh gunakan bahasa yang lembut. Macam awak nak ajak suami tidur. Tak boleh. Itu tak dibenarkan. Haram lah. Kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ni tadilah. Kalau dia pakai yang baju tu, baju yang lekat pada tubuh tu, menyebabkan orang, dia tutup aurat bagi dia. Dia dah pakai nampak, dah menutup aurat dengan baik. Cuma daripada jauh nampak macam dia buka aurat. Dia menyebabkan orang yang melihat tu naik nafsu. Tu tak boleh. Sama juga bercakap. So cakap dengan bahasa nada yang biasa. Tak perlu kita lembah lembutkan dan sebagainya. Jangan sekali-kali wanita muslimah itu sengaja menarik perhatian lelaki kepada orang yang disembunyikan dari perhiasan dirinya dengan memakai wangian macam mana sekalipun atau memakai benda-benda yang berbunyi dalam merentak langkah kakinya atau seumpamanya. Kerana Allah Ta'ala kata apa? وَلَا يَبْرِضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Surah An-Nur ayat 31. Pada zaman jahiliah, apabila seorang wanita itu berjalan dengan menghentak-hentak kaki supaya menarik perhatian orang ramai agar mereka memperdengarkan gelang kakinya, maka perbuatan seperti itu boleh menghidupkan khayalan lelaki yang menyimpan gelora nafsu syahwat yang jahat terhadap wanita itu. Perbuatan seperti itu menunjukkan bahawa wanita itu menyimpan niat buruk untuk menarik perhatian dan minat golongan lelaki terhadapnya. Ini pun benda yang kita kena faham. Cuma perlu dijelaskan, bila pakai gelang tu, kenapa dia pakai gelang? Kalau gelang tu dia belaga-belaga gitu, dia tidak ada niat. Cuma gelang tu memang jenis belaga, bunyi. Dia tak ada niat apa pun. Dia pakai pula tu dalam stokin. Jadi tak bunyi. Kadang-kadang terbunyi. Itu tidak ada masalah. Sebab dia memang beli tu untuk perhiasan dekat rumah. Cumanya zaman jahiliah ni memang dia letak. Dia jadikan satu benchmark. Kalau dia jalan ni ting 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 ting, orang tahu dah. Dia datang. Timah datang. Tu tak boleh. Itu tak dibenarkan, kan? Dia tak boleh. Yang seterusnya, mempunyai niat untuk menggoda. Zaman sekarang ni kecoh di laman sosial yang diistilahkan sebagai penyondol. Penyondol, saya tak setuju perkataan tu. Kalau dah jodoh, tak ada masalah. Faham tak? Korang jangan, nasihat saya kepada orang perempuan, jangan over sangat tau. Kau nak marah kepada perempuan yang ambil suami kamu melampaui batas, jangan sangat. Pertama, Quran tidak pernah melarang. Quran tak pernah melarang. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kahwin 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tak mampu, satu. Sekarang ni, puan-puan, you all jangan pukul rata. Lepas tu kau aibkan pula, keluar gambar penyondol. Tak boleh. Kau buka aib orang tu. Satu. Nombor 2, kamu ni pula cuba mengharamkan benda yang Allah halalkan. Daripada suami kamu tu berzina, baik bagi kahwin 2. Betul tak? Tak kisahlah dia kawan baik kepada kita, dia kawan baik suami kita, dia dulu PA suami kita, apa masalah dia? Baik dia kahwin daripada berzina.
Tu kena ingat nombor 2 tu. Nombor 3, mampu tak dia? Dia mampu. Dia mempunyai kemampuan. So, kita tak perlu nak menghina mana-mana pihak. Biarlah tak setuju pun. Tak, benda ni realiti. Kamat tadi nutudan. Hari ni kau buat kat orang, satu hari nanti jadi kat kamu balik. Kamu kena ingat, kamu ada anak perempuan. Kamu ada cucu perempuan. Kamu ada adik-beradik perempuan. Silat hari bulan, mereka akan jadi yang diistilahkan penyondol-penyondol tu. So, nak cakap apa masa tu? Be careful lah. Kan? Be careful. Comel budak-budak ni mana datang ni budak-budak ni? Anak siapa ni? Oh, comel-comel dia ni. Ziarah ni kot. Tu. Ziarah ni kot. Ziarah masjid. Suka dia budak ni. Kat mana kita ni? Penyondol. Penyondol. So, kena hati-hati. Tu sebab Islam benarkan. Cuma yang kita kena didik, geng-geng lelaki tu. Bila dia nak kahwin, biar betul-betul mempunyai kelayakan yang sesuai. Bila nak kahwin, pastikan nafkah kau cukup. Jangan pula bila kau kahwin, nafkah tak bagi. Zaman sekarang pula, ramai pula perempuan yang duit banyak. Dia kata, okay, you kahwin dengan I hanya semata-mata untuk jadi suami je. I nak ada suami je. Bila I ada function, you ikut I. Daripada I bawa orang lelaki tak bukan mahram, baik I kahwin dengan seorang lelaki yang boleh bawa I. Bila orang tanya, ni suami I. Ya, gitu. Dia kata, you jangan risau. Kereta I dah ada. Bahkan you pula boleh pakai kereta I. Rumah, you nak berapa? Nak banglo, semi-D, terrace, kondo. You pilih mana yang duduk. Oh, ini suami orang lelaki kau ditawar macam tu, esok pun boleh kahwin. Cumanya di mana maruah dia? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Apa-apa pun perbincanganlah. Cakaplah pada tu. Lepas tu ada setengah pula perempuan, dia siap bagi tahu lagi. Kata kalau you kahwin dengan saya akan pergi jumpa dengan isteri you, saya akan maklum pada dia. Saya akan maklum, saya tak akan ambil satu sen pun dan harta pun tak pernah. Ada peguam akan buat. Kalau mati suami, harta tidak ada masalah. Dan jangan risau, saya kongsi pula. Saya bagi pada madu saya yang pertama, 5,000 sebulan. Ambil kau. Tak nak. Semua ngau. Apa merepek ustaz ni kata. Tak ada sebab nak bagi tahu benda tu, that is hukum. Hukum. Tuan-tuan, saya tak boleh nak cakap dari aspek nafsu you all. Perempuan nafsu memang takkan bagi punya. Tapi dari sudut hukum lah. Undang-undang lah. Undang-undang syariah tak pernah menghalang. Kalau dia mampu. So, apa-apa pun balik kepada hukum. So, jangan keluarkan nyondol sana, condol sini. Korang tu pun sebar. Please, letak dalam grup wanita. Please, jaga-jaga penyondol-penyondol. Apa benda ni? Rumah saya pun saya tak bagi tahu. Saya tak bagi dia terjebak dengan istilah penyondol ni. Hati-hati. Dia bukan nak jondol, tapi dia kahwin kot. Faham tak? Jangan pula ada orang jemaah sini buat pula dia. Keluar pula, ni penyondol. Ni anak murid aku. Aku tak ngaku anak murid. Tak sungguh, apa benda pula? Jangan memalu dan mengaibkan. Selesai benda ni di mahkamah. Kalau ada masalah. Saya banyak kes saya. Sebab kita selalu jumpa orang, tuan-tuan. Bergaduh suami isteri. Sebab orang ketiga. Saya nasihat. Saya kata, jangan bercerai. Suami kau mampu. No! I have to. Saya nak mesti bercerai. I tak boleh terima dia kahwin. Dia bermadu. Dan itu pilihan dia. Selepas tahun bergaduh selalu kerja, suami dia pun pergi kahwin dekat luar negara, balik-balik daftar. Lagi kuat gaduh. Bila gaduh teruk, cerai. Setelah 3 tahun bercerai, baru ni jumpa saya. Ustaz, tolong doakan kat Mekah. Ni saya balik Mekah baru ni. Kenapa? Tolong doakan. Ni antara calon-calon yang saya tengah buat istikharah. Okey, saya cek ada 2. Saya kata, ni yang mana satu ni? Yang mana satu nak Dua-dua Ustaz. Boleh.
Dia suruh dua-dua. Maksudnya doa dua-dua dekat Mekah tu. Yang mana terbaik dia nak. Dia terima dua-dua ni. Oh, saya kata ni semua ni duda ke anak apa ni masih bujang? Tak. Dua-dua tu suami orang. Salah seorang daripada tu ada masalah dengan isteri. Ini masalah kau. Maknanya apa yang kau buat dulu, kau against, now you buat benda yang sama. Faham ke tak? Itu sebabnya redha lah dengan apa yang Allah dah bagi. Perjuang juga. Hak kita. Kalau boleh selagi kau boleh ikat suami tu, jangan bagi dia kahwin lain, tak apa. Tapi kalau dah tak boleh, orang lelaki, akal dia panjang. Tu buat nama dia lelaki. Faham ke tak? Ya, puan. Dari tadi aku tengok tak puas hati. Ya. Silakan Yang Berhormat. Oh. Kan ini kena belajar. Kemampuan bukan dari sudut kewangan saja. Kemampuan dari sudut kewangan. Satu. Kemampuan daripada kasih sayang tak boleh. Kasih sayang tak boleh. Tu buat Nabi SAW, dia kasih sayang pada Aisyah lebih tinggi daripada yang lain. Tu buat diminta dengan Allah, ya Allah, kau hisap benda yang aku boleh buat. Jangan hisap benda aku tak boleh buat. Antara yang tak boleh buat adalah kasih sayang. Kan? Nak meninggal dunia pun Nabi tanya, bila balik rumah Aisyah? Bila balik rumah Aisyah? Isteri si lain pun kata, hantar balik rumah Aisyah. Balik rumah Aisyah, dia meninggal rumah Aisyah. Nampak? Okay. Kasih sayang tak boleh. Itu normal. Beli tudung baru dengan tudung lama. Mana suka? Tudung. Kita jangan sembang isteri tu. Tudung baru dengan tudung lama. Mesti tudung baru tu kita duk tengok selalu tu. Duk belai depan kamera, cermin. Tudung baru. Normal lah. Yang selesa tudung lama. Pandailah sangat kau tu. Nak memperjuangkan juga yang selesa tu yang lama. Memanglah yang lama tu selesa. Sebab dah biasa. Faham ke tidak? Tapi isu dia sekarang, of course, ada juga kelebihan pada yang baru. Tapi kita orang lelaki, perlu dilihat dari sudut kemampuan kewangan, kemampuan dari sudut pengagihan nafkah, pengagihan masa yang boleh dinilai. Yang boleh dinilai. Saya boleh bagi rumah ni 2 hari, ini sehari. Kenapa sehari? Kena tanya pula. Sehari sebab hasil perbincangan. Yang nombor 2 kata, tak apa, bagi yang nombor 1 lebih 2 hari. Kerana apa? Sebab dia ada anak. Saya masih bujang. Saya masih tak ada anak. Ataupun saya tak perlu pun you ada setiap hari sebab I very, 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 very busy. Contoh. So, okay, perbincangan. Tengok. Pengagihan masa. Nombor 4, macam mana, kena tengok juga kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Kalau dia jenis kalut, dia masa dengan isteri pertama pun ada masalah, dia menangis kat isteri pertama, tak payah. Maknanya kalau kahwin 2, kau akan ada 2 masalah. Isteri pertama masalah, dengan isteri kedua pun masalah. So macam mana nak buat? Maka dia kena ada stand. Saya yakin dan percaya. Apa dia? Yang Piramli aja tu betul. Nampak sangat. Dua-dua tak dapat menyelesaikan masalah. Saya yakin dan percaya. Nombor 3 saya pilih. Okey tu. Kalau dia betul-betul mampu. Tapi selalunya orang lelaki ni, kalau dia dapat 2, nak ketiga tu dia rasa macam, kalau orang yang jenis takut Tuhan, dia stop. Dia kata apa? Aku manage 2 ni dulu. Ramai kawan-kawan saya 2. Semua kata stop. Khusus lain macam ni buat kursus. Saya bukan Jabatan Agama Islam.
sepatutnya kita boleh cadang. Baguslah cadangan puan ni. Mana-mana lelaki yang nak kahwin seorang lagi, dia wajib hadir kursus poligami selama 3 hari berturut-turut. Tak cukup 3 hari, dilarang. Bagus kan? Saya anggap cadangan ini diterima. Buatlah video pendek sikit. Buat elok-elok sikit. Mencadangkan Persatuan Wanita Islam Sedunia mencadangkan agar lelaki-lelaki yang berpoligami, dia kena hadir kursus selama 3 hari minimum. Contoh, 3 hari minimum. Kalau yang baru nak kahwin pun 3 hari kan. Ini nak kahwin seorang lagi, dia 3 hari minimum. Akan masuk kursus undang-undang, akan masuk kursus dari sudut bagi nafkah, akan bagi kursus bagaimana nak manage manage emosi, mental health, kan? Ya puan. Jangan salahkan jabatan agama. Ni kahwin kat Thailand ni macam ni. Tak, kadang-kadang dia yang mula-mula lelaki ni dia kata dia mampu kau. Tanggung. Dia cakap dia mampu. Lepas tu OKU pula nak tolong OKU. Kita sangat galakkanlah kita tolong OKU. Kan? Rupa-rupanya suami bertukar dia OKU pula. Itu masalah dia. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat bahawa kursus itu perlu dilakukan. Ya, saya setuju. Terima kasih atas sayangan dan pandangan. Kita dah lagi tajuk ni. Tajuk kita tentang wanita baju. Macam mana boleh masuk ke tabung haji pula? Ke kahwin dua ni? Tak, sebab kebetulan bercakap tentang menyondol dia kan. Baik. Dia ada kaitan dengan hadis tadi. Wala yadribna bi arjulihin, yang jalan dia untuk menggoda perempuan, lelaki kan. La haula wala quwwata illa billah. Dalam maksud ini juga, dari segi hukumnya, apabila seorang wanita memakai wangian dan bauan. Wangian ni maksudnya wangian yang melampaui batas. Seperti mana disebut oleh Dr. Syekh Abdul Qadir Arnaud. Dalam mentafsirkan hadis ini, dia kata, wangian itu iaitu wangian yang memang bertujuan nak tarik orang dekat dengan dia. Tapi kalau wangian kasabun, macam pakai sabun, dibenarkan. Kalau nak hukum wangian tak boleh pakai, maka perempuan tak boleh pakai sabun. Sama macam mandi nak ihram ataupun dalam ihram, tak boleh pakai sabun, tak boleh itu. Sebab apa? Tak boleh pakai sabun, tak boleh pakai wangi, tak boleh pakai bedak, tak boleh pakai apa saja. Sebab apa? Sebab bila kau pakai pakaian yang berwangi-wangian, maka boleh kena dam. Nampak? Jadi sekarang ni, dia keluarkan wangian tu, dibincangkan lagi wangian yang memang bertujuan nak tarik orang melakukan maksiat. Itu tidak dibenarkan. Tapi wangian untuk mandian dibenarkan. Wangian pada baju. Basuh baju, wangi kan? 2. Arab Saudi, baru ni saya pergi basuh baju. Saya terlupa cakap. Di Saudi masih lagi gunakan kaedah dulu. Kalau baju lelaki, kena bagi tahu, ini baju lelaki. Ini baju lelaki. Kalau jubah, dia tahulah lelaki. Kalau baju-baju yang t-shirt lah, apa, seluar, apa semua kan. Seluar track, kan. Semua tu dia kena bagi tahu, ini lelaki punya. Bau wangi. Kalau tak bagi tahu apa, dia ingatkan perempuan punya, dia akan letak dalam satu bakul perempuan punya. So, baju tu tak ada bau apa langsung. Oh, memang out. Kita pakai Allah, tak ada bau langsung. Tak ada bau langsung. Gitu. Memang tak boleh. So, kita bagi tahu. Sebab dia orang, kalau orang perempuan, dia tak boleh pakai tu. Itu terlalu ketat sangat. Kalau baju tu wangi sebab baju basuh, tak apa. Nombor 3, sebab pakai deodorant. Ataupun deodorant ni jenama, pewangi ketiak. Boleh tak pakai pewangi ketiak? Boleh tak boleh?
Boleh, sebab ketiak yang busuk fitnah. Kan? Katakan datang sini bau ketiak. Orang tak boleh duduk lah sebelah. Lari semua. Seorang-seorang. Kenapa kak? Ada seorang. Tak tahu lah. Semua lari tu Ustaz. Kat belakang. Tak boleh lah macam tu. Tu fitnah. Kan? Dia masuk je. Dan dah cepat. Dia sudah dekat. Tak nak bagi orang tu. Dah kan fitnah. Memalukan. So, pakai deodoran dibenarkan. Jangan kita melarang perempuan untuk pakai pakaian wangian-wangian yang untuk peribadi dia. Boleh nak pakai deodoran. Yang penting jangan melampau sangat. Sembur minyak wangi sampai 3 liter. Itu tak dibenarkan lah. Sebab apa? Sebab untuk apa sampai satu masjid bau? Itu tak boleh. Nah, kalau kat rumah dibenarkan untuk wangi-wangian. Baik. Tengok, hadis Nabi sangat jelas daripada hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ni merupakan hadis hasan dan sahih. Al-mar'atu iza sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadha wa kadha, yakni zaniyah. Apabila seorang wanita itu memakai wangian lalu dia melintasi tempat berkumpul lelaki. Tengok, dia melintasi kawasan orang lelaki, maka dia itu begini dan begini, sampaikan orang bercakap bagaimana dia itu, orang bercakap tentang dia, lelaki-lelaki bercakap tentang dia, maka dia disebut sebagai pelacur oleh Nabi SAW. So, kena hati-hatilah. Kena pandai bawa diri, pakaian yang macam mana, bau yang macam mana kau nak pakai. So, iyalah. Tu buat orang perempuan punya minyak wangi sebenarnya light. Dia tak kuat. Macam kami orang lelaki kuat. Macam saya suka pakai oud. Oud dia kuat. Orang perempuan tak sesuai pakai oud. Dia pening kepala kalau pakai oud. Kan? So, orang perempuan sebenarnya wangi dia light sangat. Sebenarnya itulah. Kan? Dan baju orang perempuan pula mudah bau terbakar. Kalau kena matahari, dia cepat bau terbakar. Kan? Jadi, untuk hilangkan benda tu, dia terpaksa pakai minyak wangi untuk hilangkan bau busuk itu. Maka dibenarkan untuk tujuan-tujuan demikian. Dia bukan bertujuan untuk buat maksiat. Bukan nak ajak orang buat maksiat. Tak. La haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Ayyum imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Sama juga kalau ada setengah orang perempuan, dia pakai minyak wangi banyak-banyak, dia lalu depan orang lelaki dengan tujuan apa? Tujuan nak menunjukkan bau dia atau kewujudan dia, maka itu juga dipanggil sebagai pelacur. Kesimpulannya, kita tahu bahawa Islam tidak memaksa kaum wanita supaya duduk di dalam rumah sahaja, tidak keluar dari rumahnya melainkan kubur. Sebagaimana yang didakwa oleh setengah orang. Bahkan Islam membenarkan wanita keluar untuk menunaikan solat. Boleh datang masjid, tak salah. Orang perempuan nak datang solat tarawih, silakan. Boleh, dibenarkan. Okay. Mencari ilmu, macam you all buat sekarang ni. Datang untuk kuliah duha. Ya, silakan. Bagus. Serta memenuhi keperluan dirinya, serta kepentingan agama dan dunia dibolehkan. Dia nak bekerja, boleh, diharuskan. Tu buat orang perempuan, dia kerja. Bila tanya balik, kenapa awak kerja? Saya kerja sebab nak bantu kewangan suami. Boleh, dibenarkan. Ni sekarang ni ramai orang perempuan, dia buat kuih raya. Kan? Dia buat kuih raya. Nak bantu ekonomi suami. Maklumlah raya banyak pakai duit. Dia raya ni nak bagi duit raya. Nak masak-masak. Ni pun orang duk sibuk bincang. Raya Jumaat ke Sabtu? Risau kan? Tak apa, jangan risau. Puasa. Sebab pengalaman lepas kan. Dia kata, kahwin pula dah. Raya mengejut. Mencari ilmu serta memenuhi keperluan dirinya dan kepentingan agama dan dunia dibolehkan. Sebagaimana contoh yang dilakukan oleh isteri-isteri para nabi, para sahabat dan generasi yang datang selepas mereka dikira dari sebaik-baik zaman. Di antara mereka ada yang keluar untuk mencari kaum lelaki dalam peperangan, dalam menaklukkan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri, berterusan kepada zaman Khalifah 4. Tengok, pernah berlaku kan orang perempuan dia hadir dalam peperangan. Bila hadir peperangan sebagai apa?
Orang perempuan, tugas dia merawat sahabat Nabi yang cedera. Mana bekerja. Okay. Pernah Rasulullah SAW berkata kepada isterinya, Saudah radhiyallahu anha, "Qad azinallahu lakum an takhrujna li hawaijikunna." Sebenarnya Allah telah membenarkan kaum wanita keluar untuk memenuhi urusan-urusan kamu. Mana orang perempuan nak keluar pergi. Cuma kena dengan izin suami. Kalau suami kata awak boleh keluar, tapi dengan syarat setiap kali nak keluar mesti minta izin saya. Wajib minta izin. Tapi kalau dia kata, saya dah bagi kereta kat awak, pandai-pandailah awak. Yang penting jangan pergi buat maksiat. Tu je. Maka kita boleh pergilah mana-mana nak pergi. Cuma kita orang perempuan selalu kita akan bagi tahu juga kan. Nak pergi kedai, nak pergi Speedmart, nak pergi Maidin, nak pergi kita bagi tahu je. Okey. Dalam hadis lain, Iza sta'zanat imra'atu ahadikum ila al-masjidi fala yamna'ha. Dalam riwayat Ibu Bukhari, apabila seorang isteri minta izin untuk pergi ke masjid, fala yamna'ha. Jangan dia larang isteri dia untuk ke masjid. Jangan larang. Biar dia pergi. Ada setengah orang dia tak pergi. Jangan pergi. Awak pergi buat apa masjid tu? Tak ada apa pun. Tak boleh. Biar isteri kita pergi. Dapat pahala kat suami. Dalam hadis lain, Nabi kata apa? La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu melarang hamba-hamba Allah, iaitu kaum wanitanya, dari pergi ke rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. So sekarang ni orang perempuan nak pergi masjid, silakan. Tapi minta izin. Suami, jangan melarang. Baik. Setengah ulama' yang mengambil sikap keras, menetapkan seorang wanita itu diharamkan memandang kepada lelaki pada anggotanya yang dibolehkan sahaja. Berdalilkan apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Nabhan, Maula, hamba Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW pernah berkata kepada Ummi Salamah sendiri dan juga kepada Maimunah, kedua-dua isteri Nabi SAW, ketika datang Ibnu Ummi Maktum, iaitu yang buta matanya, kepada Rasulullah SAW, sedangkan kedua isterinya berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu baginda berkata, tutuplah aurat kamu daripadanya. Lalu mereka menjawab, bukankah dia seorang buta? Baginda menjawab, tetapi adakah kamu berdua pun buta? Bukankah kamu berdua dapat melihatnya? Jadi, apa maksud Nabi SAW? Dia dua hukum kat sini. Pertama, walaupun kamu berdepan dengan orang buta, tetap kena tutup aurat. Sebab buta itu ada dua jenis. Pertama, buta yang memang tak nampak langsung. Yang kedua, buta yang nampak sikit-sikit. Nampak. Jadi kena tutup. Baik tutup. Lepas tu yang kedua, hatta dalam gelap. Siapa tanya saya ni? Bolehkah orang perempuan, bila dia tutup lampu semua, ataupun black out, dia keluar daripada rumah dia ataupun dia duduk bersempang tanpa menutup aurat? Sebab dia kata gelap, tak nampak. Tak. Wajib tutup. Walaupun dalam gelap. Walaupun black out. Okey. Yang kedua, hadis ni menunjukkan bahawa orang perempuan tak boleh tengok orang lelaki dengan nafsu. Dan kena jaga. Nabi pesan pada isteri-isteri dia tu, jaga aurat. Iaitu mata kamu daripada melihat kepada aurat orang lelaki. So, be careful. Dalam hal ini, para penyelidik hadis mengatakan bahawa hadis ini tidak sahih pada pandangan para periwayat hadis kerana perawinya daripada Ummi Salamah, iaitu Nabhan, Maula, atas bekas hamba Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dia adalah antara yang tidak boleh dijadikan dalil dan hujah dari periwayatannya. Ini perbincangan mengenai hadis. Ada khilaf juga dalam periwayatan hadis. Jika hadis itu sahih, maka kemungkinan perintah Nabi SAW itu sebagai larangan keras kepada isteri-isteri baginda disebabkan kehormatan dirinya sebagai mana yang ditegaskan ke atas mereka juga dalam isu hijab, iaitu menutup diri. Sekarang yang tinggal pada kita hanya pengertian hadis sahih. Baik.
Dalam riwayat lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara Fatimah bint Qais an taqdiya iddataha fi baiti ummi Syarik. Summa istadraka faqal tilka imra'atun yaghshaha ashabi i'tadi inda ibni ummi Maktum fa innahu rajulun a'ma tad'ina thiyabaki wa la yaraki. Bahawasanya Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah binti Qais supaya menghabiskan iddahnya di rumah Ummi Syarik. Tetapi kemudian mengubah perintahnya seraya berkata, perempuan itu iaitu Ummi Syarik seringkali disibukkan oleh sahabat-sahabatku. Justru beriddahlah engkau di rumah Ibnu Ummi Maktum kerana sesungguhnya dia itu seorang yang buta. Bila engkau menanggalkan pakaianmu, Ibnu Ummi Maktum tidak dapat melihatmu. Ni dalam riwayat lain juga menunjukkan bahawa orang buta ni dia tak perasan sangat. Tapi tetap kita kena tutup aurat. Tak boleh mentang-mentang orang buta kita membuka aurat. Tak boleh sebab kita tak tahu mata dia sejauh mana dia punya kekaburan dan juga tak nampak tu. Baik, maka kita tutup itu lebih aula. Baik, nanti kita akan bincang hukum bagaimana kita nak melayani tetamu-tetamu suami. Apabila suami ada tetamu datang rumah, so macam mana kita nak menghadapi ni suami ni, tetamu-tetamu suami, sepupu sepapat suami datang, adik-beradik suami datang, tu semua nanti kita akan bincang pada pertemuan akan datang. Saya akan baca soalan sebab ada soalan masuk. So minggu depan, bulan depan kita akan bincang itulah. Assalamualaikum Ustaz Izhar. Perlukah ada wuduk untuk solat jenazah? Dah namanya solat, wajib kena ada wuduk. So, kena ada wuduk untuk solat jenazah. Yang tak perlu wuduk, solat hormat waktu dalam mazhab Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita berikan wang syubhah kepada adik-beradik yang tergolong dalam golongan miskin? Terima kasih. Bolehkah kita berikan wang syubhah atau zakat kepada mereka yang kesempitan hidup kerana cash flow problem? Ada harta rumah yang belum dijual tetapi memakan masa. Terima kasih. Untuk bagi duit ataupun hadiah kepada orang, bagilah duit yang sumbernya halal. Dia bersedekah mimmalin dia bersedekah daripada harta yang baik dengan jiwa yang baik. Daripada dia bagi duit tu bukan daripada duit yang syubhah, bukan daripada duit yang haram, bukan daripada duit yang kita pun tak tahu siapa punya duit. So kalau nak memberi, kalau nak mendapat doa daripada malaikat itu, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, bagi kepada orang yang memberi itu rezeki yang lebih daripada apa yang dia bagi. Kita kena bagi daripada duit yang halal, yang jelas. Okay? So, macam ni nak bagi duit syubhah, elakkan. Jangan kita bagi duit syubhah, apatah lagi duit yang haram. Okay? Wallahualam. ASB duit dia dah harus, tak ada masalah. Boleh dizakatkan. Boleh bagi. Dah dibenarkan dan difatwakan, hukumnya harus dan boleh dizakatkan duit tersebut. Dan kalau ada lebihan, kita boleh nak bagi kepada keluarga kita yang susah, adik-beradik kita yang susah dan sebagainya. Tak syubhah, sebab semua dah, mufti-mufti dah membenarkan ASB tu dengan syarat yang ketat kepada PMB. So pelaburan tu perlu dizakatkan lah keuntungan dia. Baik, ada lagi soalan? Okey.
Kalau katakan kita nak bayar zakat kepada OKU, yang miskin, yang fakir, OKU saja tak boleh jadi pengukur untuk bayar zakat. Sebab ada OKU yang kaya. Sebab dia dapat duit harta keluarga yang banyak. Dan bapak dia pula memang ada syarikat, letakkan saham, dia dapat duit bulan-bulan. Ada OKU yang macam tu. Sekarang ni pengukur kepada OKU itu mestilah fakir dan miskin. Jadi kalau dia fakir dan miskin, kita boleh bayar zakat kepada dia. Cuma kita dimaklumkan bahawa dia ni banyak sangat dapat zakat. Ramai orang kaya bagi kat dia, maka apa perlu dia buat? Kita yang nak bayar zakat, kita kena semak dan lihat sama ada dia dah berlebihan ataupun tidak. Kalau dia dah berlebih, pergi cari OKU yang lain. Kenapa mesti dia saja? Kita kena pecah-pecahkan agar semua duit zakat itu dapat kepada mereka yang layak secara adil. Itu sebab kita kena bayar zakat kepada Lembaga Zakat Selangor. Boleh kalau benda tu sikit, kita boleh bagi seorang dua. Tapi kalau nak bagi secara besar, duit zakat yang besar melibatkan puluhan ribu, tu kena bagi kepada pihak berwajib. Lembaga zakat dia lebih tahu nak bagi kat orang ni ke, bagi kat orang ni ke, bagi kat orang ni. Orang ni dah dapat ke, tak dapat lagi. Dia ada data. Takut nanti jadi macam tadi lah. Kita pergi bayar zakat kepada orang yang dapat banyak dah zakat. Sampai kan dia pula kaya disebabkan zakat tu. Tak maulah. Sedangkan kita nak membantu orang fakir miskin dengan duit zakat. So kita bagi kepada pusat zakat. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau kita salah bagi zakat kepada orang yang tidak layak, yang bukan asnaf atau dah terkeluar daripada asnaf, zakat dia itu, yang tadi itu, tidak sah dikira sebagai sedekah. Dan dia kena bayar balik. Jadi untuk elak daripada kita silap bayar, kalau tersilap bayar ataupun kita ni tersalah membayar kepada orang yang tidak sepatutnya, maka kita bayar kepada Lembaga Zakat Selangor. Kalau kita orang Selangor lah. Kalau kita orang wilayah, pusat pungutan zakat wilayah. Kalau di negeri lain sama lah juga. Kita bayar kepada pihak berwajib. Nanti pihak berwajib ni ada data yang betul kepada siapa kita nak bayar, kepada orang yang dah dapat ataupun orang tak dapat. Wallahualam. Okey. Apa maksud fakir dan miskin? Mudah kan untuk kita faham apa itu fakir dan miskin. Fakir ni kebutuhan dia kepada duit itu lebih banyak berbanding yang tadi sehari. Contoh, satu hari dia perlukan RM10 untuk dia. Tapi dia hanya dapat RM3 saja. Okey? Dia akan dapat RM3 saja. Maka itulah fakir. RM7 lagi dia terpaksa berjimat, dia terpaksa, yalah, bila tak cukup RM7, banyak tu. Itu dinamakan fakir. Maknanya dia memang betul-betul susah. Orang miskin pula, satu hari dia perlukan RM10 untuk diri dia. Tapi dia dapat RM6, RM4 dia kena jimat cermat. Ataupun dia terpaksa berhutang dan sebagainya. Maka dia termasuk daripada orang miskin. So miskin ni dia bawah, dia panggil apa? Atas daripada orang fakir. Orang fakir lebih susah berbanding miskin. So kalau kita nak bayar zakat, ada fakir, ada miskin. Pergi fakir dulu. Kalau adik-beradik kita kan wakalah kan, dapat duit nak bagi zakat kita. Tak banyak pun, ada lebih kurang 5-600 je. Kata contoh baki yang kita bayar. Kita nak jumpa adik-beradik 2 orang. Ataupun anak beranak kita 2 orang. Yang fakir dan miskin. Kita nak bagi fakir ke miskin? Fakir dulu. Lepas tu baru kita pergi ke miskin. Begitulah seterusnya. Boleh. Anak yatim bukan dikira sebagai asnaf kecuali dia masuk dalam fakir miskin ataupun daripada asnaf-asnaf yang lain. Anak yatim sebab ada anak yatim yang kaya, pemegang amanah dia dan sebagainya. Baik, ada lagi soalan? Ya aja. Sama juga pusat tahfiz yang menjaga anak-anak yatim. Kalau dia jaga anak-anak yatim,
memang anak yatim ni keturunan dia ataupun anak beranak dia semua memang miskin atau fakir, layak untuk terima zakat. Ya. Tapi kalau katakan dia jaga umum tapi duit zakat tu diguna untuk semua, tak boleh. So sebab kita nak bagi zakat pun kita kena tanya dulu apa nama rumah anak-anak yatim ni, NGO ni. Adakah mereka ini wakil kepada pusat zakat kita, lembaga zakat kita? Kalau tak, kena semak betul-betul. Sebab dikhawatiri salah guna dana zakat, salah guna dana sumbangan. Tu kena hati-hati juga sekarang ni. Saya pun tak tahulah nak cakap. Banyak sangat. Nak buat minta sedekah ke derma ke, mesti melalui Jabatan Agama Islam. Senang. Dapat pengesahan bahawa mereka ni betul-betul gunakan duit pada tempat dia, okey. Ni minta nak hantar Palestin. Betul ke sampai Palestin? So kena check betul-betul. Ada yang betul-betul hantar. Tapi adakah semuanya sampai? So siapa yang audit? Semua kena tengok. Kena jelas. Dan kita tahulah, diorang ni nak pergi sana, diorang perlukan apa? Perlukan kos. Jadi kena jelas berapa banyak kos ambil daripada kos kos kutipan. Itu sebabnya saya nasihat kepada semua NGO, masa nak minta derma tu, masa minta sedekah tu, nak minta sumbangan, nak bantu orang susah dan sebagainya, kita maklumkan siap-siap. Berapa persen kita ambil daripada jumlah sumbangan? Kalau saya bagi 100, daripada 100 tu berapa persen dia orang akan ambil? Kami akan ambil 12% daripada setiap sumbangan untuk kegunaan pejabat. Untuk urusan ticketing, untuk urusan bayar orang. Biarlah orang nak buat kerja kan, nak angkat-angkat barang tu. Dia nak perlukan bayar gaji budak-budak muda. So kena bayar gaji, kat situ kita akan bayar. Bayar elektrik, bayar kos tu, bayar kos ni. Kita kena jelas. Ni tak, kita tak bagi tahu berapa. Jadi orang pun bagi berapa, mungkin duit aku sampai semua kot. Ada kata tak kot, separuh. Ada kata tak, 40% dah hilang dah. Sudah. Yang mana satu ni? Itu sebabnya perlu minta keizinan daripada Jabatan Agama Islam. Itu lebih selamat. Nasihat saya lah. Sebab orang dah mula ragu-ragu lah dengan pihak-pihak yang minta derma ni. Sampai ke tak sampai. Tengok-tengok yang minta derma ni, kaya dia. Pakai BMW, pakai Velfire. Banyak pula duit dia. Tu kena, jadi orang pun confuse lah kan. Buat mahat tahfiz. Rasanya dah 5 tahun minta derma. Takkan tak siap-siap lagi. Tak. So kita kena, yalah, bukan kita tak. Tu, kita nak biar duit sumbangan kita tu sampai pada tempat yang betul. Wallahualam. Kalau golongan fisabilillah, kena tengok pada fatwa negeri-negeri. Sebab fisabilillah itu ada definisi dia yang ditetapkan oleh Majlis Fatwa Negeri. Tidak semua. Tak. Ya. Sebab tu pentafsiran. Kalau zaman dulu fisabilillah ni pergi perang. Isteri yang ditinggalkan untuk pergi perang. Suami pergi perang. Sekarang ni dah tak banyak. Tengok pada negeri-negeri lah macam mana diorang fatwa kan. Macam Selangor dulu memang ada. Sekarang ni dia dah kecilkan skop fisabilillah tu. Sebab yang fakir miskin lagi ramai. Kan? Wallahualam. Ya kan? Fakir miskin bukan Islam. Bagi dulu kepada orang fakir miskin yang Islam. Lepas tu baru kita pergi ke mu'allafah, orang yang tak dilembutkan hati dia untuk Islam. Tapi kena balik kepada fatwa negeri lah. Macam mana fatwa setuju tak bagi berapa banyak kat dia. Dia banyak perkara perlu dilihat. Boleh. Zakat isteri. Tapi suami nak tolong bayarkan semua zakat isteri. Itulah suami yang hebat. Dan dia layak seorang lagi. Bukan saya katakan puan, orang lain. Itulah suami yang bertanggungjawab. Bukan senang tau nak dapat suami macam tu.
Dia tolong bayarkan semua keperluan isteri. Padahal isteri duit ada. No, you simpan duit you. I ada duit. Jadi, untunglah. Banyakkan bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Dia syukur ni ada 3. Pertama, syukur dengan kata-kata. Alhamdulillah aku dapat suami. Yang kedua, syukur dengan perbuatan. Apa yang you apply untuk tunjukkan syukur pada dia tu. Ya. Kan? Nombor 3, dia panggil asyukru bid-du'a. Syukur dengan doa. Doakan orang tu. Wallahu alam. Baik. Ada lagi soalan? Apa? Kenapa? Hadiah. Boleh. Hadiah, belanja makan kepada non-Muslim. Boleh. Boleh. Sedekah dibenarkan kepada orang Islam dan kepada orang bukan Islam. You jumpa orang bukan Islam susah, you bagi duit ke dia. Tak ada masalah. Saya pernah sekali tu makan di Penang. Tengah-tengah makan, ada orang bukan Islam datang minta duit. Dia datang minta duit. Saya tak nak bagi. Kami tak nak bagi. Sebab kami tengah makan nasi kandar. Tak nak makan. Tak nak bagi. Sebab takut dia beli arak, takut dia dia berjudi, takut dia beli benda yang haram. Saya kata nak makan boleh. Jadi dia pun tak nak makan, tak mau. Dia berlari. Nak kata siuman tak siuman dia ni. Tapi, dia berlari. Tiba-tiba datang balik. Bos, lapar. Dia nak makan pula. Saya berkata, okey, belanja. Oi, 2 ketua ayam dia balun. Kami makan 1, dia makan 2. Tapi, nak bagi tahu, kami bubut nak bayar. Sebab apa? Ini Allah yang hantar. Allah hantar. Tapi betul. Esok tu, saya diduga oleh Allah Ta'ala, saya ada mesyuarat panel pakar syariah kebangsaan di Terengganu. Flight pukul 4.30. Saya keluar rumah pukul 3. On the way tu, dah sampai dekat airport, dekat dengan KLIA lah. Kereta masuk lubang. Lubang kecil je. Tayar pecah terus. Masuk KLIA. Masuk dekat apa? Dekat tepi tol tu. Lepas tol tu masuk kiri kan, parking situ. Tiba-tiba datang Chinese. Tolong. Sebab kereta tu tak boleh buat apa lah. Memang kena ada, saya minta orang tolong uruskan lah. Saya nak kena airport 4.30. Flight pukul 4.30. Masa tu dah 3.20. Lagi 1 jam lagi. Tak sampai 1 jam. Lepas tu orang tu datang, Cina tu datang. Dia kata, baik, I tolong hantar. Dia tawar diri nak hantar. Dia nak pergi Mitsui. Beli baju. Dia berhenti. Saya kata, kenapa you berhenti? No, I tak tahu. I nampak you, I kesian lah. I berhentilah. Nak kata dia tu orang Islam. Confirm dia orang bukan Islam. Sebab dalam velfire dia tu, tokong. Tung depan. Besar betul tokong itu. Memang confirm. Lepas tu, sampai sana saya nak bayar. Tak nak. Saya bagi 50. Tak nak. Saya kata, no. Memang saya buat ikhlas. Don't worry. Yang penting you sampai ke Terengganu. Mana tahu nanti you buat baik, saya dapat pahala. Dia kata. Oh, dia cakap macam tu. Saya kata, dahsyat betul. Baru dalam kapal terbang baru saya terfikir. Lah, semalam aku belanja. Orang Cina susah, tepi jalan. Hari ni, Allah hantar orang Cina bantu aku. Tepi jalan. Memang masa tu Grab, 40 minit baru sampai. Memang terlepas kapal terbang saya. Taksi memang tak ada. Tepi jalan. Tepas tol tu. KLIA. Memang tak ada. Itu sebabnya tuan-tuan. Allah ni kalau dia nak bagi, dia bagi. Kalau dia nak uji, dia uji. So kita kena baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita sambung kuliah kita. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim.